الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث والثلاثون جواب الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إلى هنا ومن يسر فس ما شرح بعد هذا ومن يسر. ومن يسر ومن واو العطف إلى ما قبله من ما اسم شرط وجزم اسم شرط وجزم. ingat tu man faman ya'mal dia majzum dengan man. ومن يسر فعل ماضي مبني على الفتح في محل ماذا؟ في محل جزم من. ومن يسر dan sesiapa yang memudahkan ala mu'sirin kepada orang yang susah. Dia mudahkan pada orang yang susah. Sebab asalnya apa? Orang muqsirin ni apa? Man asqalat huduyun. Asal muqsirin ni orang yang dibebani oleh hutang. Asal muqsirin ni man asqalat huduyun, orang yang diberat oleh hutang. Sebab apa? Ini makna asalnya. Sebab apa? Berdasarkan hadis
kana tajiran. Zaman dulu, kana tajiran, ada seorang. Kana tajiran, ada seorang peniaga. Zaman dulu, Rasulullah kana makna zaman dulu. Kana, Rasulullah cerita pada sahabatnya. Kana tajiran, ada seorang lelaki ini yudayinun nas, dia bagi orang hutang, dia peniaga. Kana tajiran, kana tajir. Kana tajir, zaman dulu ada seorang peniaga. Rasulullah cerita umat zaman dahulu. Kana tajiran, ada seorang peniaga ni. Kana tajiran, ada seorang peniaga ni yudayinun nas, dia berniaga dan dia bagi orang hutang. Fa idza ra'a mu'siran, fa idza, maka apabila dia tengok orang tadi mu'siran, susah nak bayar hutang, tak mampu nak bayar hutang. Fa idza ra'a mu'siran, dia kata apa? Qal fityanihi, dia berkata kepada fityannya, pembantunya, pekerjanya, tajawazu anhu, biarlah dia, maafkan dia, halalkan hutangnya. Tajawazu anhu, dia kata kepada pekerjanya, tajawazu anhu, biarlah. Nampak betul susah, bukan buat-buat susah, memang betul-betul susah. Okey. Apa? Sekarang ni pula lain. Bayar hutang susah, tapi beli benda lain boleh. Barang dia boleh. Hutang tak mau bayar, tapi boleh keluar kereta baru. Hutang tak ada bayar, tapi boleh beli macam-macam. Sebab tu ini Rasulullah sebut apa? Matlul ghina zulmun. Matlul ghina, tadi kita bayar tadi kan? Baik tadi. Matlul ghina, menangguhkan membayar hutang. Ingat? Matlul ghina, menangguhkan membayar hutang, sedangkan dia mampu untuk bayar. Zulmun, satu kezaliman. Ingat? Kalau kita ada hutang, kita mampu bayar terus, jangan tangguh. Sebab Rasulullah sebut matlul ghina zulmun, menangguh-nangguhkan bayar hutang, sedangkan dia ghina, ada kemampuan untuk bayar hutang. Zulmun, satu kezaliman. Zalim orang tu. Sebab orang tadi yang bagi hutang pada dia sebab dia tak mampu nak tolong dia. Tiba-tiba dia mampu, dia lihat nak bayar hutang. Lihat bayar hutang ini satu kezaliman, satu dosa. Rasulullah sebut apa? Yahillu irduhu, halal maruah dia. Makna orang bagi hutang ada tadi sebut, ini orang ni hutang tak pandai bayar ni. Dia hutang aku tak pandai bayar. Halal. Wa uqubatuhu, dan dihukumnya. Kita hukum apa? Tadi kita sebut apa? Dia apa? Kalau tak mau bayar hutang, dia mampu bayar hutang tapi tak bayar hutang, kita buat apa tadi? Dikena apa? Sekatan harta. Makna dia dikenakan sekatan harta. Kita panggil al-hajru alaih. Hakim dia mampu bayar hutang, tapi tenaga tak bayar hutang, disekat harta dia, suruh bayar hutang. Faham tu? Sebab tu matlul ghina zulmun, menangguhkan bayar hutang sedangkan dia mampu, satu kezaliman. Dia bayar hutang bukan dia fikir, dia nak fikir nak beli untuk diri dia dulu, sedangkan tanggungjawab dia pada orang bagi kepercayaan pada tadi dilupakan. Faham kan? Itu lainnya masalah tadi. Okey, tapi ini macam faida, memang tak mampu sungguh. Orang ni tak mampu. Bukan buat tak mampu. Sebab tu kita doa kita apa? Petang-petang apa? Pagi petang apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajli wal kasal. Ya Allah, aku berlindung daripada-Mu daripada sifat pengecut. Tak mahu aku. Aku berlindung, aku bersifat penakut. Jiwaku jiwa penakut, jiwa pengecut. Kita berlindung. Sebab Allahumma inni, setiap pagi petang kita doa wirid kita. Allahumma inni a'udzubikal jubni wal bukhl. Aku, ya Allah, aku berlindung pada sifat pengecut, penakut. Penakut aku berlindung, wal bukhl, bakhil. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung denganmu ya Allah pada sifat ajzi, sifat lemah. Aku tak mau lemah. Hidupku aku tak mau lemah. Aku tak tunjuk lemah, tak mau lemah. Kita mesti mantap, tegas, berani. Wa a'udzu ajzi wal kasal, sifat pemalas.
Allahumma ajibni wa Allahumma ajibal kasal wa Allahumma inna ajibal kasal wa a'udzu bikal jubni wal bukhl. Kemudian apa? Wa a'udzu bika min ghalibatid dain. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada apa? Ghalabatid dain. Aku dikelilingi oleh hutang. Kita minta berlindung pada hutang. Wa qahrir rijal, dikuasai oleh orang lain. Hidup di bawah paksaan orang lain. Aku minta berlindung. Aku minta berlindung daripada hidup di bawah paksaan orang lain. Aku tak mau terima benar ni, tapi sebab aku menjadi hamba pada orang, aku tak terima, aku tak mau. Wa qahrir rijal, di bawah paksaan orang lain. Kita minta berlindung. Allahumma inni a'udzu bika wal kasal wa a'udzu bikal jubni wal bukhl wa a'udzu bika dain wa qahrir rijal. Di bawah paksaan orang lain. Aku jiwa merdeka. Faham tu? Okey. Jadi sini fa idza ra'a mu'siran, apabila dia melihat orang susah tak mampu bayar, qala li fityanihi, dia berkata kepada pembantunya, tajawazu anhu, maafkan untuk dia. La'allallahu yatajawaz anhu, moga-moga kita maafkan, halalkan hak orang pada kita, Allah pun maafkan kita. Moga-moga Allah pun maaf kita. Kita dosa kita banyak pada Allah. Jadi kita berdoa moga Allah, Rasulullah sebut fatajawazallahu anhu, maka Allah pun bila dia maafkan orang lain, Allah pun maafkan untuk dia. Itu kelebihan dia. Sebab tu kita dalam kaedah fiqh apa? Kaedah fiqh kita ada kaedah. Kaedah apa? Al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih apa? Afdal, lebih utama, lebih mulia daripada sunat. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa salat isya' berjemaah, isya' salat fardu, faka'annama qama nisfal lail, bagaikan dia bangun qiyam separuh malam. Dia salat isya' berjemaah seolah-olah daripada maghrib sampai 12:30 malam dia duduk beribadat. Dia berdiri beribadat. Wa man shallal isya'a was-subhi wa man shallal subhi wal isya' fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Sesiapa yang solat isya' berjemaah, solat subuh berjemaah, bagaikan daripada maghrib sampainya naik fajar. Daripada maghrib sampainya naik fajar, dia apa? Dia berdiri solat. Hebatnya solat subuh berjemaah, solat isya' berjemaah. Tapi setengah ni subuh jemaah tak bagi, tapi tarawih tak pernah tinggal. Sedangkan tarawih itu hanya sunat. Tarawih itu hanya sunat. Solat zuhur tak pergi berjemaah pun, asar tak berjemaah pun, maghrib tak berjemaah. Tapi tarawih kalang kabut nak berjemaah. Faham tak? Sebab tu dia imam bagi salam solat isya', assalamualaikum warahmatullahi, dia pun balik terus. Tak solat tarawih pun. Esok bangun pagi solat apa? Solat subuh berjemaah lagi. Jauh lebih baik daripada orang yang solat isya'. Sebab solat isya' sambung tarawih 20 rakaat, subuh tak datang sudah. Jauh lebih baik dia. Jauh lebih baik orang solat isya' berjemaah, dia tak solat tarawih, kemudian dia solat subuh berjemaah. Jauh lebih baik daripada orang apa? Yang solat isya' berjemaah, kemudian dia solat tarawih, subuh di rumah. Sebab apa? Ini bagaikan sepanjang malam dia berdiri. Tapi kalau orang tu solat isya' berjemaah, tambah tarawih berjemaah, subuh berjemaah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Faham tu? Jadi asalnya begini, al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih baik daripada sunat. Berdasarkan hadis apa? Di mana kaedah ni? Nanti masuk ni kaedah apa? Kaedah 40 ni dalam kaedah fiqhiyah. Berdasarkan hadis apa? Hadis Rasulullah sebut apa? Kita baca surah hadis tu kan?
Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada satu ibadat pun yang hamba-Ku lakukan lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada sesuatu ibadat yang aku fardukan kepadanya. Jadi sini kita sebut al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih baik pada sunat. Melainkan berapa perkara? 2 perkara. Pertama apa? Pertama, halalkan hutang. Yang kedua apa? Beri salam. Dua ini keluar daripada kaedah ni. Dua masalah ini keluar daripada kaedah al-fardu afdalu minan nafli. Fardu lebih baik daripada sunat. Sebab apa? Halalkan hutang, Allah sebut apa? Allah sebut dalam Quran, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dhu usrah, sekiranya wa in kana dhu usratin, sekiranya orang berhutang tadi zu usratin, dia tidak mampu bayar. Sebab apa? Perniagaan rugi, pandemik ini apa dengan apa, tak boleh berniaga, tak dibenarkan buka perniagaan. Fa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka wajib bagi tangguh. Makna yang bagi hutang tadi wajib tangguhkan pembayarannya sehingga dia mampu. Hukum dia apa? Wajib. Hukum dia wajib. Tangguh hutang wajib. Sebab Allah sebut fanadhiratun ila maisarah, wajib tangguh sampai dia mampu. Allah sebut. Tapi Allah sebut apa? Makna wajib, tak mampu tangguh. Tak mampu sebab tak ada apa nak bayar. Perniagaan dia semua hancur. Wa antasaddaqu khairan lakum. Tapi kalau kamu sedekahkan saja pada dia, halalkan hutang kamu, fa wa khairul lakum, itu lebih baik untuk kamu. Halalkan hutang hanya sunat. Tapi sini sunat lebih baik daripada fardu. Satu. Yang kedua, apa hukum beri salam? Sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Hakul muslim al-muslim khamsun. Hak muslim raddul salam, jawab salam. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Tapi mana lebih baik? Bagi salam yang sunat ataupun jawab salam yang wajib? Bagi salam. Sebab Allah sebut, Rasulullah sebut apa? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang Islam an yahjura akhahu fawqa thalatha layalin, untuk dia mengapa? Memboikot, tak bertegur sapa saudaranya fawqa thalatha ayam, lebih pada 3 hari. 3 hari ke bawah dimaafkan lagi. Sebab apa? Nak bagi hilang rasa sakit hatinya. La yahillu muslimin an yahjura akhahu, dia pulau saudaranya, tak mau bercakap, tak mau bertegur sapa, fawqa thalatha, lebih pada 3 hari. 3 hari ke bawah dimaafkan. Sebab apa? Nak bagi hati dalam, sebab marah kan tak habis kan? Okey, 3 hari takkan tak reda lagi. Lebih 3 hari tak halal, haram. Okey. Fayaltaqiyani, apabila bertemu, fayaridu hada wa hada. Kalau bertemu, ini paling muka ke sini, ini paling muka. Tak mau bagi temu muka. Tapi Rasulullah sebut apa? Wa khairuhuma alladhi, wa khairuhuma, dan sebaik-baik antara keduanya siapa? Alladhi yabda'u bis salam, orang yang mula bagi salam. Sedangkan bagi salam sunat kan? Jawab salam wajib. Tapi sebab Rasulullah sebut wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, sebaik-baiknya adalah orang yang bagi salam. Ini dua. Pertama apa? Halalkan hutang sunat. Tangguhkan pembayaran hutang wajib kalau tak mampu. Sebab tu, adakah bank Islam sekarang? Bank mana benar-benar Islam? Adakah? Bukan pada nama. Mana adakah sistem perbankan yang sekarang yang benar-benar Islam? Adakah? Okey. Ada, kalau ada bank, tak kira nama, bukan pada nama ya.
Okey, sebab tu al-ibratu bil ma'ani dunal alfaz wal mabani. Sesuatu dikira pada maknanya, bukan namanya, bukan lafaz nama dia. Bank Islam kan, bank muamalat kan, bank tak kira. Al-ibratu bil ma'ani, dengan maknanya. Adakah bank benar-benar Islam? Adakah? Ustaz kata, bank benar Islam kalau dia ada, tiba-tiba orang buat pinjam bank dapat surat. Oleh kerana berlaku pandemik sekarang dan anda tidak dapat kerja, maka kami bersetuju untuk tangguhkan pembayaran hutang anda. Sebab ini kewajipan kami, menangguhkan hutang berdasarkan firman Allah, fa in kana dzu usratin fa nadharatun ila maisarah. 6 bulan tak boleh bayar, datang surat lagi. Oleh kerana kami mendapati anda tak mampu bayar, maka kami halalkan hutang anda pada kami berdasarkan firman Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu halalkan lebih baik. Adakah? Kalau ada, itu memang benar-benar bank Islam. Biarpun namanya tak kiralah Tong Leng Bank kah, Tong Chong Bank kah, tapi itu bank Islam. Faham? Kalau ada situ surat pertama, kami kerana anda tak mampu, kami menangguhkan pembayaran hutang anda, kerana itulah kewajipan kami berdasarkan firman Allah, fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau kamu tak mampu, kalau apa, orang berhutang tadi susah, maka wajib tangguh sekali mampu. Kemudian 6 bulan lagi bertemu merosot negara kita, datang surat lagi. Oleh kerana anda tak mampu bayar, kami dapati hantar wakil kami, memang anda tak mau bayar, maka berdasarkan firman Allah, wa antasaddaqu khairul lakum, maka kamu sedekah, maka dengan ini lebih baik untuk kamu, maka kami halalkan untuk kamu hutang tadi. Tanda tangan apa? Bos pengurus bank. Adakah? Kalau ada, itulah bank Islam. Okey. Okey. Okey ya. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa yang memudahkan untuk orang yang susah tadi, yassarallahu alaihi, Allah mudahkan untuknya fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Allahumma yassir alaihi. Sebab hari itu Pak, okey, lil kafirina ghairu yasir. Hari itu bukan hari yang mudah. Hari Allah sebut apa? Kana syarruhu qamtarira. Yauman apa? Apa sebenarnya? Yauman Yauman kana abusan. Yauman kana abusan qamtarira. Yauman kana yakhafu apa? Inna nut'imukum liwajhi lam yashra. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan. Kami sedekah pada kamu ini, kami bagi makan kamu ini sebab apa? Kami takut Tuhan kami hari apa? Yauman, inna nakhafu yauman kana abusan. Waktu itu muka-muka semuanya bermuram durja. Abusan, muka apa? Muram semua. Semua muka-muka keletihan, kepayahan, keperitan semua. Qamtar, di mana-mana pun kita nampak semua muka apa? Bukan muka ketawa, muka sedih semua. Semua kesedihan merata, muka-muka semua tak ada senyum-senyum semua. Yauman abusan kana. Inna nakhu rabbina yauman abusan qamtarira. Mana waktu itu muka-muka semuanya masam. Masing-masing, sebab hari itu hari yang sangat susah. Sebab tu hari itu Allah mudahkan untuk dirinya. Sebab tu man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. Okey. Sebab apa? Tengok kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kan dia kata pada sahabatnya, ayaqjizu ahdukum an yakuna mithla Abu Dhamdam. Kamu ni tak mampu kan? Rasulullah tanya. An yakuna, adakah salah seorang tak mampu an yakuna mithla Abi Dhamdam, untuk dia menjadi seperti Abi Dhamdam? Wa man Abu Dhamdam ya Rasulullah? Siapakah Abu Dhamdam itu Rasulullah? Rajulun mimman kana qablakum. Dia adalah seorang lelaki yang hidup sebelum kamu. Kullama asbaha wa amsa. Setiap kali pada waktu pagi, setiap kali pada waktu petang. Qala Allahumma inni ja'altu irdi liman syatamani.
Ya Allah, sesungguhnya aku telah hadiahkan maruahku. Aku telah hadiah, aku halalkan sudah. Ja'altu ju'alah pada ju'alah, hadiah. Aku hadiahkan maruahku, nama baik aku kepada orang yang mencela aku. Orang yang mengumpat aku, mengecam aku, mencela aku, semua aku halalkan untuk mereka. Sebab apa? Sebab apa dia kata begitu? Sebab dia nak apa? Dia maafkan orang sebab apa? Dia nak Allah maafkan di akhirat. Setiap pagi Rasulullah sebut, dia akan sebut, Allahumma inni ja'altu 'irdi liman syatamani. Ya Allah, aku jadikan maruahku, nama baik aku, harga diri aku ni kepada orang cela aku. Biarlah mereka cela, aku halalkan supaya engkau maafkan aku. Ini kemuliaan seorang manusia. Faham? Itu seorang kemuliaan. Kemudian Allah sebut ni, wa man satara, kan? Mawjud man satara. Okey. Ustaz hada saqit fi naskhati. Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Wa man satara, sesiapa yang menutup keaiban. Siapa yang menutup keaiban musliman, seseorang Islam. Ada aib, dia tutup sebab orang tak tahu. Makna orang ni, ingat ya. Okey. Mana orang ni memang tak layak untuk setengah orang keaiban dia kita kena sebut. Sebab apa? Sebab untuk jadi pengajaran pada orang lain supaya orang lain tak ikut, tak tertipu dengan dia. Faham tak? Sebab tu, contoh. Nanti bab tasawuf dia sebut, waktu bila boleh sebut keburukan orang? Apabila ada hajat ataupun darurat. Contohnya, datang siapa? Zainab binti Jahsh pada Rasulullah. Dia kata, sekarang ya Rasulullah, Abu Jaham pinang aku, Muawiyah pinang aku. Macam mana Rasulullah? Dia kata, fa amma Abu Jaham fa innahu rajulun la yada'u asan atiqih. Abu Jaham ni seorang lelaki yang tidak pernah letak apa? Asahu, tongkatnya daripada bahunya. Makna dia suka pukul perempuan. Isterinya dia suka pukul. Tongkatnya di atas bahunya terus. Kau silap sikit, pak. Silap sikit, pak. Kau sebut. Okey. Bukan Fatimah binti Qais, bukan Zainab. Fatimah binti Qais. Silap. Fatimah binti Qais. Tanya Rasulullah. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Okey, Fatimah binti Qais. Dia kata Abu Jaham, dia kata Fatimah binti Qais kata Rasulullah, okey, Abu Jaham pinang aku Muawiyah. Wa amma Muawiyah farajulun sa'luq. Ini sa'luq. La malu, dia tak ada harta. Susah kau kahwin dengan dia. Ankihi Usamata. Kau nak kahwin, kau kahwin dengan Usamah. Usamah apa? Usamah bin Zaid bin Harisah. Jadi Rasulullah sebut sebab apa? Untuk jadi apa? Untuk hajat Fatimah binti Qais. Okey. Jadi ini tak ada apa-apa, dia suka apa? Tak ada hajat apa? Dia suka sebut keburukan saudaranya. Faham tu? Sebab tu, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup seorang saudaranya muslim, Allah tutupnya di dunia dan di akhirat. Okey. Sebab tu kita jangan jadi bodoh-bodoh dapat dosa. Okey, ingatlah, bodoh-bodoh dapat dosa. Buka keaiban orang. Kita tu diam saja. Faham tak? Boleh tegur. Tutup. Okey. Sebab tu, apatah lagi dia buka keaiban orang, kesalahan orang, sedangkan dalam keadaan dia inayah, orang tadi terinayah. Faham tak? Dia pergi lapor musuhnya. Ini orang ni buat begini, faham tak? Tak mudarat apa pun. Bagi tahu musuh. Faham tak? Macam orang apa? Orang Islam hidup negara kafir. Munafik ni kan. Okey, aku nampak macam contoh dulu negara komunis dulu. Negara komunis dulu. Dihalang apa? Dilarang. Okey, contoh gini ya, dulu Ustaz ingat dulu. Begini. Di Tunisia dulu. Tunisia haram poligami. Diharamkan poligami. Di Tunisia dulu diharamkan poligami. Sebab apa? Diperintah apa? Habib Burqiyah. Nama Habib tu Burqiyah.
Dia haramkan poligami. Bahkan Habib Burgia, dia kata puasa ni tak wajib. Sebab kita Tunisia ni bilangnya, kita Tunisia ni ekonomi kita sakit. Jadi orang sakit tak wajib puasa. Dia makan depan TV. Sebab tu apa? Ustaz pernah dengar seorang syekh di Arab dia, "Hadza salatu rijal ana ukaffiruhum wa ana ma'surun takfirun amam Allah." 3 lelaki ni aku bertanggungjawab, mereka ni kafir. Depan Allah aku bertanggungjawab, mereka ni kafir. Dia kata pertama apa? Mustafa Kamal Atatürk, Turki. Yang kedua dia kata Hafid Al-Assad, Presiden Syria. Dia kata ketiga Habib Burkia. Mereka ni dia kata aku depan Allah ana mas'ulun fi takfirihim. Aku kata mereka ni kafir, 3 orang ni. Kemudian antara dia buat, dia haramkan poligami. Poligami, siapa kahwin poligami, salah Tunisia. Tapi sekarang Tunisia ni bukan apa? Antara negara yang paling liberal. Tunisia, tengok tu. Tunisia paling dahsyat tu Tunisia ni. Okey, sampai sekarang ni. Jadi berlaku kes seorang lelaki ni kahwin 2. Dia letak isteri kedua ni di apartmen. Di rumah apartmen kan? Jadi jiran macam kita sebut lah. Macam sekarang lah. Orang buat apa, solat rapat-rapat, pergi mengadu, lebih kurang perangai itulah. Rapat-rapat, dia pun dia apa? Kononnya nak taat kerajaan kan? Kononnya. Dia nampak macam tadi lah. Kau tak mau solat, sudah tak payah solat. Tapi dia tak senang hati, nak kacau orang juga. Jadi dia pergi apa? Dia pergi report pada polis. Jiran aku, isteri keduanya ada apartmen. Tengok. Manusia jenis ni. Ini manusia jenis apa? Jenis 3 suku macam mana? Kita tak tahu nak sebut. Dia pergi lapor pada polis. Datanglah polis tu ni Tunisia. Datang polis Tunisia. Dia kata apa? Nah, betulkah kau kahwin ini isteri kedua kau? Jiran kau lapor kata ini isteri kedua kau. Jiran ni lah, ini jiran syaitan ni namanya. Sedangkan benda dia buat bukan melanggar syariat pun. Melanggar hukum-hukum manusia yang bodoh. Bukan melanggar hukum Allah. Oh, dia kata tak, bukan, ini bukan isteri kedua aku. Habis siapa perempuan ni? Ini perempuan simpananku. Tak apalah. Ini bukan isteri kedua aku, tapi ini perempuan simpananku. Dia kata apa? Ini perempuan simpanan. Perempuan simpanan tak salah, tapi isteri kedua salah. Tengok, bangang tak bangangnya undang. Ini apa? Dalam catatan siapa? Dalam catatan kisah ni, dalam catatan Abdul Halim Mahmud. Syekh Azhar yang dulu. Syekh Azhar. Abdul Halim Mahmud catatannya, dia tulis tu, kisah tu. Dia kata inilah kebodohan manusia. Kebodohan manusia. Jadi polis pun datang rumah dia. Sebab jiran lapor kan? Tak lapor dia tak tahu juga. Tapi ini syaitan ini. Inilah syaitannya ni. Yang suka buka apa? Yang kata apa? Menjual setengah orang. Ingat Tengok. Manusia yang bodoh. Manusia yang bodoh Manusia yang bodoh, Elias Bangang, yang menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Manusia yang menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Ini manusia yang bodoh, Elias Bangang. Tapi manusia yang paling bodoh, paling bangang sungguh-sungguh, manusia yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Dia bukan dapat apa-apa pun. Manusia yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain, inilah sebangang-bangang manusia. Faham tak? Manusia yang bodoh, dia menjual akhiratnya, kehidupannya akhirat yang abadi untuk kepentingan dunianya. Manusia yang paling bangang, yang paling bodoh, bangang sungguh-sungguh, manusia yang menjual akhiratnya untuk dunia orang lain. Boleh faham tak? Dia tak dapat apa pun. Dapat seronok, orang puji, oh hebat kau, ini apa, kau ini kita mau, prihatin ini. Itu dia dapat. Boleh? Sebab Rasulullah sebut, man akala bi rajulin muslim aklatan fa innallaha yut'imuhu mithlaha min jahannam. Sesiapa yang dapat sesuatu habuan, duit kah, hadiah kah, makanan kah, dengan sebab sesuatu keburukan dia lakukan kepada saudara muslimnya, dia hantar laporan tentang keburukan saudara muslimnya, dan dia dapat hadiah, dapat upah, dia makan, Allah bagi makan dia sama juga dengan nilainya dia daripada neraka jahanam. Faham tak? Dia buka menyebabkan saudara muslimnya berada dalam kepayahan. Jadi dia diberi hadiah. Sebab apa? Buka
apa? Rahsia saudara muslimnya tadi yang memang dicari oleh musuh saudara muslim tadi. Menyebabkan saudara muslimnya berada dalam kepayahan. Okey, bagi dia 1000. Nilai 1000 nanti Allah bagi dia makan pada neraka. Wa man kusiya sauban bi rajul muslim. Dia dapat pakaian, hadiah pakaian dengan sebab sesuatu keburukan dia lakukan pada saudara muslimnya. Dia lapor kepada musuh saudara tadi, dia ni buat begini, dia di sini. Oh ya kah? Terima kasih kerjasama anda. Nah, kami hadiahkan sepasang kod. Kami hadiahkan di atas jasa anda memberi laporan kepada kami. Kami hadiahkan sepasang kod. Okey. Kod itu juga daripada neraka Allah bagi pakai dia nanti. Sebab Rasulullah sebut, okey, fa innallaha yaqtu mithlahu fi jahannam. Allah bagi pakai seperti itu juga pada neraka jahannam. Kemudian Rasulullah sebut apa? Wa man qama bi rajulin maqama sum'atin wa riya'in. Wa man qama bi rajulin. Sesiapa yang diagungkan, kenapa dia jadi terkenal? Bi rajulin, dengan cara dia apa? Dia mengambil muka, istilah bodek. Wa man qama bi rajulin, siapa yang tiba-tiba dia dapat apa? Nama kehebatan sebab apa? Sebab dia pandai mencelah. Okey. Orang ni ada apa? Ada pangkat, ada kuasa, ada harta. Ada pangkat, ada kuasa, ada harta, pemimpin. Dia apa dah? Man qama bi rajulin. Jadi pun dia berpura-pura alim, berpura-pura wara kepada pembesar tadi. Untuk apa? Diberi kedudukan pada dia, beri pangkat pada dia. Wa man qama bi rajulin riya'an wa sum'ah, karena untuk menunjuk dia hebat, untuk namanya terkenal. Fa innallaha yaqumu bihi maqama sum'atin wa riya' yaumil qiyamah. Maka nanti Allah akan bangkitkan di akhirat maqama riya'i wa sum'ah. Panggil malaikat, hina dia depan seluruh makhluk. Ini pendusta. Faham tak? Sebab tu jangan jadi tukang bodek. Tunjuk alim, ulama, jilat orang ni, jilat orang ni, jilat orang ni. Supaya apa? Kita nak naik. Orang pun kenal kita. Riak. Wa man qama bi rajulin riya'an wa sum'ah. Dia pergi bodek orang ni, bodek pemimpin ni, bodek supaya apa? Supaya dia nak naik. Untuk mana naik? Apa? Fa innallaha yaqumu bihi. Maka Allah akan letak di depan nanti. Terkenal semua depan orang, semua tengok dia kan? Maqama sum'atu riya'. Allah panggil malaikat, seru malaikat, malaikat seru. Inilah pendusta. Dia dihina depan seluruh makhluk. Sebab tu kita hidup kita jangan ambil muka siapa-siapa. Tidak siapa-siapa pun perlu kita jaga hati. Untuk kebenaran tak ada siapa pun kita perlu apa? Kita perlu berpura-pura. Tak perlu jadi penjilat siapa-siapa pun. Kita takut hadisnya. Faham tak? Dia naik sebab apa? Sebab dia pandai bodek. Dia naik sebab apa? Dia pandai mengampu. Oh betul Datuk. Memang begitu kita buat. Ya. Dia naik nanti depan Allah akhirat nanti seluruh makhluk. Fa innallaha qumihi ala ru'usil ashhad. Semua makhluk tengok. Malaikat seru. Hadza kadzdzab. Inilah pendusta. Faham tu? Faham tu? Jangan kita nak ambil bodek siapa tak. Halal. Seluruh dunia musuhlah. Haram. Seluruh dunia musuhlah. Sebab apa? Sebab redha kita apa? Allah sebut apa? Wa ridwanullahi akbar. Allah sebut wa ridwanullahi akbar. Keridaan Allah itulah yang paling besar. Hidup kita satu saja. Apa kita nak? Redha Allah. Sebab Allah sebut man kana hammuhu hamman wahida hamma mardatillah kafahullah humumad dunya wal akhirah. Sesiapa kehidupannya, seluruh kerunsingannya, kegelisahannya satu saja. Apa kegelisahannya? Takut Allah tak redha. Setiap dia buat, aku buat begini, Allah redha tak redha. Kalau aku mati sekarang, bolehkah aku jawab depan Allah? Kalau aku buat begini, kalau aku mati sekarang, Allah tanya mengapa aku buat begitu, bolehkah aku jawab? Itu dia risau. Allah sebut kafahullahu humumad dunya wal akhirah. Allah mencukupi baginya kerunsingan, kegelisahan di dunia dan di akhirat. Sebab tu bodohlah manusia ini. Kita jadikan kehidupan kita untuk orang lain.
terlampau bodoh. Faham tu? Faham tu? Sebab Allah sebut wa kana al-insanu zaluman jahula. Semua manusia ni sifatnya zalim. Dia zalim, dia jahula, bodoh. Dia tak nampak hakikat kehidupan yang sebenar. Faham tu? Okey. Nah, sebab tu siapa tutup saudara dia, Allah tutupnya di dunia dari akhirat. Sebab tu seboleh-boleh memang kita jangan buka aib saudara kita. Nanti Allah akan buka aib kita di dunia dan di akhirat. Faham tu? Sebab tu kama tadinu tudan, seperti mana engkau melayan orang lain, begitulah engkau dilayan. Jelas? Okey. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah orang nikah 2 kali dengan orang yang sama? Kali pertama nikah kampung mungkin musim PKP, dan kedua dinikah di pejabat agama untuk memudahkan urusan pendaftaran berkahwin. Kalau tidak nikah di pejabat agama susah pula dokumen nanti. Okey, sah tak sah? Sah. Okey, yang mana yang nikah sebenarnya? Nikah yang pertama, nikah kampung. Sah tak sah? Sah. Sebab syarat nikah apa? Syarat nikah apa? Cepat syarat nikah. Suami, isteri, lagi wali, lagi ijab, qabul, kemudian apa? 2 saksi. Sah. Zaman Rasulullah ada ke borang? Mana ada borang? Okey, tapi itu untuk apa? Untuk memudahkan urusan apa? Okey, sabit nasab, untuk apa? Kalau mati, sabit faraid semua itu. Jadi itu sudah sah. Tapi yang kedua ni untuk apa? Untuk dokumen saja. Sebab kalau tak ada dokumen, nanti macam mana tuntut apa? Faraidnya, nasabnya, faham tak? Jadi yang pertama tu sah. Yang itu yang sah. Yang kedua tu itu hanya sekadar apa? Dipanggil nikah dokumen saja. Okey, sah. Sebab apa? Sempurna sudah syarat ni nikahnya. Okey. Assalamualaikum Ustaz, apakah pahalanya mengikuti siaran kuliah Ustaz sama seperti pahalanya hadir di dalamnya? Kita moga-moga kita dapat apa? Pahala ni milik Allah. Ingat kita ingat sini ya. Pahala ini milik Allah. Pahala milik siapa? Milik Allah. Kita hanya mengharapkan redanya. Jadi sama tak sama? Sekarang majlis dalam majlis ilmu dengan kita tengok secara langsung, sama tak sama? Sama tak sama? Sudah tentu tak sama. Tengok dalam apa? Apa tu kita panggil apa? Oh, live online tu kurang handsome nampak ustaz. Tengok depan-depan baru nampak siapa ustaz ni handsome tak handsome ustaz. Okey, ingat tak sama ya? Sebab apa? Sebab majlis ilmu makna kita duduk satu majlis. Sebab tu apa Rasulullah sebut apa? Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sebut apa? Inna lillahi malaikatun sayyaratun fudala yatatabba'una majalis az-zikri fa idza wajadu majlisan. Apa majlis? Majlis apa majlis? Mufrad kan jamak? Mufrad. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah ini malaikat sayyaratun yang berjalan. Fudalan, tak ada kerja mereka lain. Satu saja kerja dia. Yatatabba'una majlis zikr. Mereka cari majlis zikir, majlis halal haram, majlis ilmu semua ni. Fa idza wajadu, apabila mereka mendapati majlisan fihi fa idza wajadu majlisan fi zikr, apabila mereka buat satu majlis. Makna satu majlis. Makna masa-masa masing-masing duduk dalam satu majlis. Tanadau, mereka saling memanggil sama sendiri. Halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Marilah kita jumpa sudah apa kita cari. Sebab mereka cari majlis zikir. Halummu ila hajatikum. Fayahufuna, maka mereka pun malaikat pun lebarkan sayap dalam majlis ilmu tadi. Ma bainas samai wal ardi. Penuh antara langit dan bumi, mereka naungi majlis ilmu tadi. Allahumma ja'al majlisina mimma yaqtu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadi majlis kami itulah dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kita minta tu. Tentu tak sama. Okey, jelas ya? Okey ya? Itu tentu tak sama. Okey. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يمزيده يا رب لكم سلطانك
اللهم صل وسلم اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وللباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل وجعل المتقين إماما اللهم رضاك والجنة ونعوذ من النار اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل اللهم علمنا ينفعنا وارزقنا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلم ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا الحمد لله كل حال وعلى النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يلا من يؤذن يلا شميم شميم يلا شميم Allah